A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi sekali lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-270 dan kita akan bersama-sama di surah An-Nahl ayat 28 sehingga ayat yang ke-34 insya-Allah. Bukan ayat 27, ayat 28 insya-Allah. Ayat 27 insya-Allah. Ayat 27 sehingga ayat yang 34. Minta maaf insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah seperti biasa, yang pertama sekali kita ingatkan bahawa ayat ini ataupun surah ini, surah An-Nahl ini adalah merupakan surah yang menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak sebutkan, senaraikan perkara-perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan apakah sepatutnya manusia lakukan apabila telah mendapat nikmat-nikmat itu, ialah mereka sepatutnya bersyukur dan mereka sepatutnya menunaikan apa yang telah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka, iaitu mestilah menyembah Allah Taala saja dan jangan sembah yang lain yang tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Jadi alhamdulillah, itulah lebih kurang insya-Allah surah An-Nahl, tema kepada surah An-Nahl. Jadi insya-Allah setiap hari apabila kita membaca setiap muka surat daripada surah ini, surah An-Nahl ini, maka kita akan cuba untuk meneliti bagaimana Allah Ta'ala sebutkan perkara-perkara ini. Walaupun insya-Allah pada setiap ayat Quran itu terdapat pelbagai rahsia yang sepatutnya kita dapat ambil, yang kita ambil cuma kerana masa yang terhad. Dalam masa 30 minit ini kita hanya akan dapat memfokuskan kepada secara umumnya makna, kita cuba faham makna dan juga perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syuraka'i allazina kuntum tushaqquna fihim qala allazina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kita akan tengok bahawa Allah Taala terus menceritakan apakah yang akan berlaku pada hari akhirat nanti, iaitu pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan jelas di dalam ayat ini, summa, iaitu pada hari ini, summa yaumal qiyamati, summa pada hari ini, pada hari kiamat itu, yukhzihim, Allah Subhanahu wa taala akan menghina mereka. Jadi kalau atas dunia ni kita tengok bahawa manusia-manusia yang tidak beriman ini, yang sembah berhala, yang sembah apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka ini menghina Islam, of course menghina para nabi, menghina para rasul, menghina menghina Al-Quran dan sebagainya, mengatakan begini dan begini. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada hari kiamat nanti, yukhzihim, Allah Taala akan yuzilluhum, Allah Taala akan menghina mereka. Dan apakah yang akan dikatakan pada hari itu? Allah Subhanahu wa taala akan katakan, menurut setengah ulama, wa yaqul, ialah Allah Taala berkata tetapi di atas lisan malaikat, iaitu Allah Taala memerintahkan malaikat supaya berkata kepada mereka, aina, di mana, syuraka'i allazina kuntum tusyaqquna fihim, mana dia syuraka tu, kamu mensyirikkan Allah kamu kata ini pun mempunyai kuasa juga, ini mempunyai power juga, ini mempunyai kehendak, ini kelebihan juga, dan macam-macam lagi lah kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari itu kepada mereka ini, aina, di mana yang kamu dakwakan tu, mana dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, wa yaqulu aina syuraka'i allazina kuntum tusyaqquna fihim, iaitu tusyakku mana, yang kamu itu mengatakan bahawa kamu menidakkan Allah Subhanahu wa taala, kamu menolak Allah Subhanahu wa taala. Tusyakku, yang
kamu ini menyebabkan kamu ini menolak Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia syirik kamu tu? Mana dia? Jadi Allah Taala mintalah kepada mereka kan. Syurakaiyah tu boleh jadi macam-macam benda. Yang mana manusia, mungkin pemikiran manusia, mungkin macam ni, mungkin jadi semua tu Allah Taala tanya, mana dia benda-benda semua tu yang menyebabkan kamu ni langgar Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kamu ni tak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kamu ni mensyirikkan Allah Taala tu. Mana-mana? Qala allazina utul ilma. Pada masa tu kenapa mereka tak jawab? Jadi Allah Taala tanya mereka, tapi mereka tak jawab. Jadi pada ketika itu yang menjawabnya, yang berkatanya ialah ni, Allah Taala kata qala allazina utul ilma. Lalu berkatalah pada hari itu, sebab semua dah tak jawab, tak bercakap kan, tak boleh nak jawab dah. Jadi Allah Taala kata berkatalah orang-orang yang allazina utul ilma, yang diberikan ilmu. Maksud yang diberikan ilmu ialah para nabi dan juga para orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Jadi mereka inilah yang akan menjawab, innal khizyal yauma was-su'a 'alal kafirin. Pada hari ini al-yauma khizya, iaitu kehinaan pada hari ini adalah al-kafirin, ke atas orang-orang kafir. Jadi mereka kafir atas dunia, sekarang ni rasakanlah di akhirat ni mereka rasakan bahawa kehinaan. Jadi Allah Ta'ala gunakan kehinaan ini dalam berbagai bentuk. Kalau kita kata kehinaan atas dunia, kehinaan kadang-kadang dengan hina material, kadang-kadang dengan perasaan, dengan emosi kan. Jadi di akhirat nanti ni Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala sebut tadi tu, iaitu aina syuraka tu, Allah Taala bertanya kepada mereka ni, mana dia? Sebenarnya itu adalah merupakan satu penghinaan. Yang kamu kata ada sangat, mana dia? Kalaulah senyap saja kan dan tak ada, tu penghinaan juga. Tapi apabila ditanya lagi, bila dicocok lagi kan, mana dia, diungkit-ungkit lagi, maka itu adalah merupakan satu penghinaan. Jadi itulah dia katakan khizya. Jadi orang-orang yang beriman pada masa itu, orang nabi-nabi, marilah bercakap mulalah kamu berkata, menjawab kepada mereka, tak ada kehinaan lah bagi kamu pada hari innal khizyal yauma was-su'a, dan keburukan iaitu azab al-kafirin, ke atas orang-orang kafir. Itu ayat yang ke-27. Kita masuk ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Dan kemudian Allah ceritakan, iaitu orang-orang yang mana tatawaffahumul malaikah, orang yang dimatikan oleh malaikat. Memang yang mematikan ialah Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Taala kirimkan malaikat, tugaskan malaikat kan, nak tunjukkan kekuasaannya, bahawa Allah Ta'ala ni supaya manusia merasai bahawa Allah Ta'ala ni sebenarnya ialah ada tentera-tentera dia. Jadi Allah Ta'ala kalau dia nak buat semua, tak perlukan kepada tentera, tapi Allah Ta'ala jadikan tentera-tentera ini untuk menunjukkan kekuasaannya, supaya manusia ni rasa takut sikit kan. Kalau tak takut, Allah Ta'ala ni ada macam-macam tentera dia, iaitu malaikat lah. Jadi Allah Ta'ala telah mengutuskan malaikat ni, kalau kita kata yang kita bilang Israel kan. Jadi Allah Ta'ala tatawaffahumul malaikatu, orang yang Allah Ta'ala sebut sini, iaitu bagaimana mereka yang mana apabila mereka mati ni mereka ini zalimi anfusihim, mereka ni menzalimi diri mereka sendiri. Bagaimana orang yang menzalimi diri sendiri? Adakah orang bunuh diri ke? Ada pun tak, iaitu orang yang dimatikan dalam keadaan mereka ni kufur. Zalimi anfusihim maknanya mereka ni kufur. Orang yang kufur tu sebenarnya menzalimi diri sendiri. Jadi banyak kali kita sebutkan, berulang-ulang kali, bahawa sebenarnya ialah zalim yang paling besar ialah syirik. Bukan zalim yang paling besar tu menzalimi orang. Kadang-kadang memanglah ada orang menzalimi orang lain kan, itu pun satu kezaliman kan, membuat zalim pada orang lain tetapi zalim yang paling besar sekali ialah zalim terhadap diri sendiri. Apabila contohnya mereka ni syirik kan, sepatutnya mereka sembah Allah SWT, tapi mereka tak tahu. Jadi Allah Ta'ala innasyirka la zulmun azim, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata bahawa sesungguhnya syirik itu adalah merupakan satu kezaliman yang amat besar. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ulang kali, Allah Ta'ala sebut ini kan, iaitu zalimi anfusihim. Kalau tak menzalimi orang lain pun, tetapi apabila dia syirik, sebenarnya dia telah menzalimi diri dia sendiri. Fa'alqawus salama, jadi pada masa itulah lalu dia katakan mereka pun mengaku kalah lah. Fa'alqawus salama tu maknanya ialah mereka pun mengaku kalah, tak boleh nak melawan lagi. Pada masa itu kan terpaksa menyerah diri. Fa'alqawus salama, sebab dah tak boleh nak kata apa dah kan.
atas dunia lepas dah, sekarang dia ada akhirat kan, mereka akan dihukum. Ma kunna na'mal min su, apa yang mereka kata pula tu kan, bila dah ni mengakulah mereka kata kami tak buat jahat. Ma kunna na'mal min su, atas dunia ni mana mereka jahat? Tak jahat. Apa mereka ni bila kufur tu, bila syirik tu, jahat dah tu. Itulah jahat yang paling besar, dia kata kan. Jadi tiba-tiba Allah SWT cerita mereka pun tak mengakulah. Fa'alqaus salama, apabila mereka ni dah menyerah diri, dah tak boleh nak buat apa dah. Ma kunna na'mal min su, mereka kata ma kunna, kami dulu tak buat apa pun, tak buat jahat apa pun. Bala, lalu malaikat pun berkata kepada mereka, bala, ya ke? Kita kata kan, kalau soalan lah kan, dialog ni berlaku di antara malaikat dan juga orang-orang yang kafir ni. Bala, malaikat kata, innallaha alimun bima kuntum ta'malun, Allah tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan atas dunia ni, yang kamu kata kami tak buat jahat tu, kamu menzalimi diri sendiri dengan kufur tu, dengan syirik tu tak jahat tu. Itulah yang jahatnya. Jadi kita ingatkan hari ni kan, bahawa sebenarnya ialah walaupun nampak kita ni macam baik, ada orang kata tak apa, hati saya baik, saya ni kan, tapi saya hanya tak percaya kepada Allah, itu satu kezaliman. Tak percaya rezeki, rasa bahawa rezeki tu ialah bukannya daripada Allah, tapi rezeki tu daripada ini tak percaya, itu adalah satu kezaliman. Mensyirikkan Allah satu kezaliman yang besar. Jadi Allah SWT kata mereka ni pun mengakulah bahawa sebenarnya bahawa kami tak salah pula dah tak boleh nak buat apa, mengaku. Tiba-tiba jadi malaikat pun berkatalah, tak, Allah tak nak tahu apa yang kamu buat. Seterusnya ayat yang ke-29 kita tengok ayat yang ke-29. Allah Subhanahu Wa Taala pun kata fadkhulu, lalu dikatakan kepada mereka melalui malaikat lah kata udkhulu fadkhulu abwaab jahannam, sekarang kamu semua masuk neraka jahannam, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu jahannam, khalidina fiha, dan kamu kekal di dalamnya. Lepas tu dia kata fala bi'sa maswal mutakabbirin, itulah dia kata seburuk-buruk tempat maswa tu, tempat berdiam, tempat berada, tempat kalau kita kata pergi ke mana, tempat-tempat hotel tu tempat kita, tempat kita turun, itu tempat kita maswa, tempat duduk. Al-mutakabbirin, orang-orang mutakabbir. Allah Ta'ala sebutkan orang kafir ni dengan macam-macam nama. Kadang-kadang sebut mereka ni dengan nama kafir, kadang-kadang sebut nama mereka ni lah dengan iaitu orang-orang yang zalimi anfusihim, kadang-kadang menyebutkan dengan nama al-mutakabbirin. Itu merupakan sifat-sifat mereka kan. Mereka ni layak mendapat nama-nama tu. Itu memang label yang sesuai dengan mereka. Mutakabbir mereka ni sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala jadikan mereka tiba-tiba sombong kan. Bermula dengan siapa lagi mutakabbir ni? Iblis lah, yang tak nak sujud kepada Adam. Bila Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam, dia kata aba wastakbara, dia tak nak sujud pada Adam, dia takabur. Jadi orang-orang ni bermula penyakit takabur ni dari macam-macam, menyebabkanlah manusia ni takkan nak sombong kan, nak rasa dia ni kaya dan sebagainya. Wa qila lil ladzina taqaw maza anzala rabbukum, jadi sekarang ni Allah SWT pula dikatakan kepada orang-orang yang ittaqaw, terjemahan orang yang bertakwa, tapi dalam tafsir kata iaitu maksudnya ialah orang-orang yang takut kepada syirik. Lalu dikatakan kepada orang-orang yang takut kepada syirik ini, maza apa anzala rabbukum, yang Tuhan kamu turunkan. Qalu khaira, maknanya apa? Iaitu Islam. Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala berikan melalui rasul-rasul ni ialah Islam, ajaran Islam kan, dengan al-iman dan sebagainya. Jadi apakah kita kata benda-benda ni semua ni? Quran lah kita kata kan. Dia kata maza anzala rabbukum, apa yang Tuhan kamu turunkan? Qalu khaira. Jadi Quran ni, apa-apa mesej daripada Nabi yang Nabi bawa ni lah merupakan semua benda baik. Tak ada benda baik, tak ada benda menyusahkan manusia, tak ada benda yang nak menyakitkan manusia kan. Walaupun setengah-setengah manusia fikir tahu ini adalah tak baik, ini tak baik, apa yang Nabi bawa tu tak baik, apa yang dalam Quran tu tak baik. Jadi mereka boleh kata macam tu. Sedangkan dalam ni Allah SWT ceritakan bahawa orang-orang yang beriman dia akan mengatakan qalu khaira lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Lalu Allah Ta'ala kata bagi orang-orang yang ahsanu, iaitu orang-orang yang elok maksudnya iaitu beriman lah kan, iaitu tafsir kata ahsanu bil iman, mereka yang baik, berbuat baik di atas dunia ni, maka Allah Ta'ala beri apa fi hazihi dunya hasanah. Allah Ta'ala akan beri hasanah kepada mereka. Yang kita minta kepada Allah SWT, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan, apa saja bentuk kebaikan Allah Ta'ala akan beri. Tak semestinya kekayaan,
Tak mesti kekayaan, kadang-kadang macam ni, kadang-kadang benda ni macam-macam. Kesihatan itu adalah hasanah kan. Kegembiraan itu adalah hasanah. Jadi sebab itulah orang-orang mukmin ni kan, dia walaupun kena tekan, walaupun kena apa, dia gembira kan, dia suka hati. Sebab apa? Dia ada iman kan, mereka boleh bertahan kan. Inilah pada zaman Nabi SAW tu yang menyebabkan Sayyidina Umar tu masuk Islam. Sebab dia pelik kan, bagaimana mereka ni seolah-olah macam gembira, mereka boleh bertahan kan, walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun boleh kan, macam tu kan. Jadi maknanya orang beriman ni kan, dia boleh selesa kan, dengan dia suka kan, dia gembira dengan iman yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka tu. Jadi orang-orang beriman ni akan kata kepada mereka, jadi apa ni, khaira, baik, semua tu adalah baik kan. Takkan Allah Ta'ala nak merosakkan kita, takkan dia turunkan satu benda yang tak elok pada kita kan, untuk kita kan. Takkan Allah Ta'ala ni, takkan semua benda yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita adalah semua baik, walaupun kadang-kadang kita tak nampak benda tu baik. Jadi Allah Ta'ala pun janjilah kepada orang-orang yang begitu, fi hazihi dunya hasanah. Kemudian adakah di dunia saja? Tak, di akhirat mereka dapat. Jadi atas dunia ni kadang-kadang kita tengok ada juga orang kafir kan, mereka ni kafir tapi dapat juga. Yes, kemungkinan Allah Ta'ala beri, kemungkinan kan. Jadi tapi Allah Ta'ala sebut wala darul akhirati khair. Orang baik, orang mukmin ini di akhirat pula mereka akan dapat. Orang yang kafir walaupun baik macam mana pun, mereka tak akan dapat apa-apa di akhirat. Jadi Allah Ta'ala kata wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Dan itulah sebaik-baik, wala ni'ma, sebaik-baik darul muttaqin, rumah, tempat tinggal, tempat beradanya nanti orang-orang yang bertakwa. Iaitu bagaimana Allah tafsirkan lagi kan dalam ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-31. Seterusnya kita tengok kan, apakah dia bentuk-bentuk yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang beriman ni. Allah Ta'ala kata jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Mereka ni, Allah Ta'ala kata jannat, mereka ni tempat tinggal mereka tadi ialah syurga. Jannatin adnin, Eden dalam terjemahan kata Eden lah kan, syurga adnin. Bagaimanakah tu? Yadkhulunaha, mereka akan masuk, kemudian di bawahnya mengalir tajri min tahtihal anhar. Banyak kali kita dengar kan benda ni kan, iaitu nikmat, bentuk nikmat ni, lahum fiha ma yasha'un. Allah Ta'ala tambah iaitu apa? Allah Ta'ala sebut di sini apa yang ada dalam syurga ni. Nombor satunya mengalir sungai-sungai tadi, yang keduanya lahum ma yasha'un, apa yang mereka nak semua dapat. Lahum ma yasha'un, mereka dah nak dapat, mereka nak ni dapat. Lahum ma yasha'un, makna terlintas saja, nak rasa nak je dapat. Tak perlulah tanam, tak perlulah kena pergi ke supermarket, tak perlulah pergi kena susah-susahkan kena pergi, tak perlu. Nak ikan, tak perlu pergi pasar. Nak ayam, nak, bukan itulah benda nak apa, semua benda lahum ma yasha'un, apa yang mereka nak saja tu dapat kan. Allah Ta'ala kata kazalika yajzillahul muttaqin. Allah Ta'ala sebut itulah balasan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang bertakwa ni kan, tengok kan, Allah Ta'ala minta kita ni supaya menjadi orang yang bertakwa, dan Allah Ta'ala akan balas macam tu kan, selama-lamanya khalidina fiha, di dalam syurga adnin, begitu indah, begitu hebat, dan seterusnya kan. Ayat 31 kita tengok seterusnya ialah ayat yang ke-32. Allah Ta'ala kata allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Tengok kan, sangat-sangat berbeza dengan apa yang tadi kan. Orang yang tadi tu, orang yang tidak beriman tu, mereka ni zalimi anfusihim. Allah Ta'ala sebutkan mereka ni diwafatkan, dimatikan dalam keadaan, tapi Allah Ta'ala sebut sini ialah apabila mereka itu dimatikan dalam keadaan demikian. Sebab ada juga orang tu yang mana kemungkinan hidup dia kafir, tapi bila dia nak mati dia beriman. Ada juga orang macam tu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini ialah saat dipanggil sebagai, kita kata al-khatimah di sini. Itulah penting kita al-khatimah. Kita minta kepada Allah SWT husnul khatimah, dan Allah Ta'ala tak matikan dalam kita dalam su'ul khatimah. Su' khatimah makna khatimah yang buruk, pengakhiran yang buruk. Kita nak pengakhiran kita adalah yang terbaik. Jadi kalau keadaan sekarang mungkinlah kata kita ni tak bertaubat lagi lah, kita ni kan, jadi biasakanlah sekarang, ubahlah kan, supaya apa? Supaya mati kita nanti adalah mati dalam keadaan yang terbaik. Sebab kita tak tahu mati bila, masalahnya kan, kemungkinan Allah. Jadi kalau kita dah sentiasa baik, Allah Ta'ala ambil nyawa kita, tatawaffahumul malaikatu tadi tu, iaitu malaikat akan mengambil nyawa mereka tu. Maka kalau kita dah sentiasa baik, Allah Ta'ala akan kita makna akan diakhirkan dengan kebaikan. Bukan hanya kita ni minta dengan akhir yang baik, tapi kita tak berubah.
Jadi kalau kita tak berubah, macam mana kita nak dapat akhir yang baik? Kemungkinan sebelum kita berubah tu, kita tak berubah. Masa tu kalau Allah Ta'ala bukannya tunggu 60, 80, 100, bukan kan, baru nak jadi baik. Sekarang kan. Sebab apa? Kemungkinan Allah Ta'ala ambil nyawa kita esok ke, malam ni ke, pagi ni, hari ni, tak tahu kan. Naik kenderaan, mati mana kita tahu kan. Jadi oleh kerana itulah kita kena berubah supaya pengakhiran kita ni adalah baik. Jadi Allah SWT sebut sini orang-orang yang muttaqin ini, Allah Ta'ala sebut allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka ni dalam keadaan baik. Baik sini maksudnya lah tahirina anil kufri. Mereka ni bersih. Tafsir katakan mereka ni bersih daripada kekufuran. Tak ada. Itu maksud tayyibin, baik tu. Bukanlah baik tu menjadi orang baik, tak. Tapi baik tu maknanya baik yang dalam keadaan bersih daripada kekufuran. Yaquluna salamun alaikum. Mereka berkata, mereka berkata tu iaitu dikatakan kepada mereka, salamun alaikum. Ketika mereka mati tu, salamun udkhulul jannah. Maknanya bila mereka mati saja, mereka dapat masuk syurga. Katakan kan? Syurga lah. Syurga tu mana? Bila mati, mana seolah macam mati, menunggu kematian saja. Sebagaimana sahabat tu, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana syurga? Jadi Nabi tunjukkan kepada semasa dalam medan perang kan. Nabi tunjuk tu depan tu, iaitu benda, iaitu kamu melawan dengan orang kafir, kamu mati, kamu syahid, dan kamu akan masuk syurga. Syurga dekat saja daripada ni. Maknanya yang memisahkan kita dengan syurga tu ialah mati ya saja. Tapi dengan syarat lah kan, iaitu tayyibin, muttaqin. Jadi Allah Ta'ala kata, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala kata, dengan hasil daripada amalan kamu. Kerana kamu atas dunia ni susah-susah, kamu ni nak ikut perintah aku, nak dengar cakap aku, nak ikut mesej aku, nak ikut apa yang Nabi bawa, nak ikut Quran. Jadi Allah Ta'ala kata, itulah amalan kamu, maka kamu pada hari ini udkhulul jannah. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Sekarang ni Allah SWT berbalik semula kan. Dikatakan kepada orang kafir ni, maknanya sekarang ni kata kepada orang kafir yang hiduplah sekarang ni atas dunia ni kan, apakah yang dikatakan kepada mereka? Hal yanzuruna, orang kafir ni tunggu apa sebenarnya? Nak tunggu apa lagi? Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Adakah mereka ni nak tunggu malaikat akan datang? Maksud malaikat akan datang tu iaitu mencabut nyawa mereka lah. Mereka ni nak tunggu malaikat datang ambil nyawa, barulah nak berubah, maknanya barulah nak beriman, baru nak begini dan begini. Jadi Allah Ta'ala tanya tu nak beritahu bahawa berimanlah sekarang ni. Nak tunggu apa lagi? Hal yanzuruna, adakah mereka ini menunggu? Yanzuru tu maknanya menunggu. Adakah mereka ini menunggu? Illa an ta'tiyahum, sehinggalah dia kata nak datang malaikat datang cabut, au ya'tiya amru rabbik, ataupun datangnya urusan Tuhan. Maksud datang urusan Tuhan itu datangnya kebinasaan ataupun siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka atas dunia ni. Jadi mereka tunggu, nak tunggu apa? Nak tunggu nombor satu, nak tunggu mereka ni mati, ataupun nak tunggu mereka ni datang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amru rabbik kazalika. Jadi Allah Ta'ala pun kata, kazalika, begitulah fa'alal lazina min qablihim. Macam ni lah dia perangai orang-orang sebelum daripada ni, iaitu kaum Nabi Nuhnya, kaum Nabi Shu'aibnya, kaum Samudnya, kaum Adnya. Itulah perangai mereka, iaitu apa? Nak tunggu apa? Nak tunggu mati, nak berubah tak nak berubah. Jadi Allah Subhanahu Taala kata mereka ni nak tunggu apa? Jangan jadi seperti apa yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu iaitu orang-orang yang terdahulu daripada Nabi Muhammad lah, iaitu sebelum Quraisy ni. Mereka ni macam ni lah juga kan. Jadi Allah Ta'ala kazalika fa'alal lazina min qablihim. Macam itulah perangai orang-orang yang sebelum daripada mereka ni. Untuk asyik menunggu. Wa ma zalamahumullah. Jangan tuduh Allah Ta'ala menzalimi mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa ma zalamahumullah. Allah Ta'ala tidak menzalimi mereka. Ayat 33 insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa ma zalamahumullah. Allah Ta'ala tidak menzalimi mereka. Jangan tuduh Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam tu. Kata kalau kamu dah kena azab, tiba-tiba kata kesian mereka kan, kena azab kaum Lut kan, dia azab kan dengan dahsyatnya kan, dia lontarkan batu dengan batu api kan, yang mana panas, yang menghancurkan mereka semua sekali, sehingga mereka tak ada langsung pun tinggal, sebagaimana sebut kita semua, sehingga keturunan mereka pun dabira mana kan, maktu' mereka ni putus langsung, tak ada lagi yang tinggal. Jadi sebab apa?
Adakah sebab Allah Ta'ala zalim kepada mereka? Allah Ta'ala kata, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi sebenarnya mereka sendirilah menzalimi diri mereka sendiri, bukannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menzalimi mereka. Allah Ta'ala tak pernah zalimkan. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi sesiapa pun. Allah Ta'ala maha adil kan. Jadi seterusnya ayat yang terakhir, fa asabahum sayyi'atu ma amilu. Jadi Allah Ta'ala ulang lagi, manusia ni dibalas dengan seksa dan sebagainya, dibalas neraka di akhirat ke, dibalas dengan penyiksaan di atas dunia ke, dan macam-macam lah kebala semua tu. Fa asabahum sayyi'atu ma amilu, sebenarnya adalah kerana kejahatan ma amilu yang terkena kepada mereka itu, sayyi'atu ma amilu, terkena kepada mereka kerana kejahatan apa yang mereka lakukan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa haqa maksudnya nazala, maksudnya lalu turunlah, wa haqa bihim, turunlah azab kepada mereka, ma kanu bihi yastahzi'un, apa-apa yang mereka tu yastahzi'un. Yastahzi'un artinya ialah mereka ni mempermain-mainkan, memperbodohkan ke, memperolok-olokkan ke, buat bersenda-senda ke kan. Mereka kata macam-macam kan, ya ke Muhammad ni, ya kalau orang Islam lah kita ni kan, kita akan kata pada hari ni kepada manusia-manusia ni kan, kalau kita ni tak ikut perintah Allah, kita akan gini-gini, Allah Ta'ala akan murka pada kita, yang pasti di akhirat akan kenalah kan, dan seterusnya kan. Jadi tapi orang-orang yang tak beriman ni ada dalam hati mereka, walaupun kadang-kadang mereka tak berkatalah depan-depan kita kan, sebab mungkin mereka takut ke, sebab mereka mungkin malu ke, ataupun nak jaga hati ke dan sebagainya, tapi ada dalam hati. Bahkan yang paling dahsyat, yang kita takut lagi ialah ada di kalangan orang-orang yang beriman sendiri pun macam tu perangai mereka kan. Jadi mereka pun macam tunjuk, iaitu apa? Yastahzi, nama dia kan, yastahzi bil azab. Mereka ni mempermain-mainkan azab ni, sama ada dalam hati, perasaan pun. Jadi jaga-jagalah kita kan, jadi jaga-jaga kita ni ialah kita tak, moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada termasuk orang-orang yang berlaku macam ni kan. Dan kita kena sabar apabila berlaku macam ni, bahawa Allah Ta'ala dah janji dah akan terkena nanti balasan-balasan terhadap apa yang dijanjikan itu terhadap kepada mereka. Jadi setakat itulah saja insya-Allah untuk hari ini. Jadi kita akan sambung lagi nanti akan datang, dalam sesi-sesi akan datang insya-Allah bersama dengan kita di muka surat 271 surah An-Nahl insya-Allah. Jadi jangan lupa seperti biasa insya-Allah like kan, share kan, yang penting share kepada semua sahabat-sahabat semua kan, kepada siapa-siapa saja, sebab kita nak ramai ni, mudah saja kan, just tekan share je, hantar kepada semua sahabat kan, ataupun hantar link, hantar kepada semua orang lain, kepada sahabat-sahabat kita kan. Sebab kita tak nak mana kita ni, kita saja mendengar tapi orang lain tak dapat kan. Jadi at least yang kita tak tahu kan, mungkin ada di kalangan siapa-siapa yang mendengar ini akan mendapat lebih daripada kita, dan mereka menyebarkan, dan kita akan dapat pahala daripada hasil daripada share kita tu kan. Mudah saja share. Kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada macam-macam IG, kita ada TikTok. Share saja kan, insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala tanpa kita sedari. Kerana apa? Kerana dia menjalan, orang lain akan sebarkan lagi, orang lain akan sebarkan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh sesi kita pagi ini dengan membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.